Assalamualaikum dan salam sejahtera. 9 tahun lalu, pada usia 36 tahun, beliau mencipta sejarah apabila dilantik menjadi anggota pembangkang Melayu yang pertama di Singapura. Apa yang mengejutkan lagi ialah dalam pilihan raya 2011 itu, beliau bertanding bersama Parti Pekerja di kawasan undi GRC Al-Junaid. Jika anda masih ingat, waktu itu GRC Al-Junaid adalah benteng PAP yang kuat dengan 3 orang menteri PAP. Kemenangan Parti Pekerja di Al-Junaid adalah satu tamparan hebat kerana PAP tidak pernah kalah di kawasan undi GRC sejak ia diperkenalkan pada tahun 1988. Selamat datang Encik Muhammad Faizal Abdul Manap, calon Parti Pekerja yang akan mempertahankan kerusi Parlimen GRC Al-Junaid dalam pilihan raya tahun 2020 ini. Terima kasih, Cik Basir. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Cik Faizal. Bagaimana keadaan Cik Faizal sekarang hari ini? Sentiasa sibuk, penat tapi masih bermotivasi, insyaAllah. Cik Faizal, kita nak imbas sedikitlah tentang cerita 9 tahun dulu kan, pada pilihan raya 2011. Waktu itu Cik Faizal baru berusia 36 tahun. Betul. Biasanya dalam usia itu kan ramai orang masih sibuk mengejar kerjaya dengan keluarga, sibuk dengan anak-anak. Tapi Cik Faizal terjun masuk politik. Kenapa? Okay, kalau saya nak imbas semula, dia bermula pada tahun 2006. Ya. Saya masa tu masih belajar sebagai mature student di Australia, dah berumah tangga, seorang anak pertama. Masa tu saya masa nak graduate lah tahun 2005, tahun 2005. Jadi saya ada 2 option. Satu untuk teruskan menetap di Australia, bekerja di sana, menetap dengan family sana. Kedua, balik ke Singapura. Jadi pada masa tu saya minta sedikit petunjuk. Jadi dalam satu masa tu saya tengah online lah, tengah go through online. Saya terpandang satu video ni. Sebab video tu saya pulang ke Singapura dan lakukan apa yang saya lakukan sekarang ni. Video apa tu yang nampak? Itu video tu mengenai sebuah temu duga interview yang diadakan bersama dengan mendiang Encik JB Jeratnam. Beliau ditanya kenapa beliau masih berteguh mempertahankan kepercayaan beliau, his belief, sedangkan beliau telah melalui banyak cabaran kehidupan. Tak salah saya he went through 2 bankruptcy. Jadi jawapannya simple tapi menusuk ke hati saya. Jawapan beliau mendiang adalah, I'm a God believer and believe in social justice. Itu memang menusuk di hati. Jadi saya fikir, I'm a Muslim, I'm a God believer, and I do want to do something for social justice. So that really made up my mind untuk balik ke Singapura. Cik Faizal, waktu itu tak takut ke? Sebab waktu itu kita sering dimumuk-mumukkan dengan rasa takut kalau kita lantang bersuara, kritik pemerintah, nanti kita kena blacklist, kan, susah cari kerja. Tak ada perasaan takut waktu itu? Saya dibesarkan dalam keadaan yang a bit conservative. My parents are very strict. So memang actually I'm a quite a timid person. To be honest Tapi bila datang nak melakukan satu kebenaran tu, mungkin Allah dah jadikan hati ni untuk ada keberanian. Jadi tadi saya mengatakan 2005 hujung, 2006 bila isteri saya melahirkan anak kedua, bulan 2 2006, 2 minggu kemudian saya terus pergi ke HQ Workers' Party, sign up as a member. Dan my involvement in the first G was in 2006 lah. Jadi pada 2011 tu kita imbas sedikit. Waktu bertanding di GRC Al-Junaid kan, 2011. Apakah isu-isu utama yang sedang hangat dibincangkan sehingga Parti Pekerja waktu itu dapat menewaskan benteng PAP yang kuat hingga menumpaskan 3 orang menteri? Pada masa tu kalau saya boleh imbas mula, saya rasa seperti masa-masa yang sekarang isu bread and butter lah, ataupun isu perut nasi
adalah satu isu yang hangat. Dan saya rasa isu tentang penasihat atau perkhidmatan ni memang dekat di hati dan disanuburi setiap insan lah basically. So pada masa tu banyak atau ramai orang Singapura yang agak kurang senang dengan keadaan kehidupan yang tertekan, yang kos sara hidup yang tinggi. Saya rasa itu salah satu punca utama Workers' Party ataupun Parti Pekerja dapat memenangi JRC Ajunet dan mencipta sejarah. Tapi kemudian pada pilihan raya berikutnya pada 2015, ratusan undi yang diterima Parti Pekerja agak merosot sedikit dari 2011. Kenapa? Okey, dia ada beberapa faktor. Satunya kita tahu seperti yang diketahui ramai, ada isu tentang menjangnya LKY pada tahun yang sama, bulan Mac, beliau telah meninggal. Jadi ada mengatakan sympathy vote satunya. Kedua, kalau balik kepada analisa yang kita lakukan sebagai sebuah parti semasa kita memenangi 2011, kita punya undi yang menyebabkan kita menang tu datang daripada private estate ataupun estate private lah di mana kita ada banyak daripada pengundi-pengundi private estate yang mengundi kita bagi Ajunet ni. Bukan setakat Ajunet je, East Coast juga. Jadi 2015 kita nampak those group of voters yang swing to us in 2011 from the private sector, private estate, they are the one who swing back to the PAP. So ada isu tentang ekonomi. Masa yang kempen tak sampai 9 hari yang berkempen tu, ujung-ujung tu ada dimomok-momokkan yang PAP akan kalah, pemerintah akan runtuh. So the concept of don't rock the boat memang kuat pada masa tu. Jadi yang maaf kata yang voters di private estate, orang terdiri pada businessman, they have investments kind of thing. So they go back to the safe platform lah basically. Jadi pada pilihan raya kali ini 2020 yang amat bersejarah dan luar biasa ni, Cik Faizal, apakah isu-isu yang mungkin menjadi penentu? Okey, satunya isu memang saya bilang tadi, isunya tentang isu perut nasi atau bread and butter. Saya rasa itu memang masih masih isu hangat lah kali ini. Dan juga yang kedua adalah tentang isu perlunya, ni pun isu evergreen tentang adanya alternative voices lah ataupun suara alternatif di parlimen. Saya rasa masyarakat sekarang ni, terutama yang lebih muda, mereka mahukan keseimbangan dalam parlimen. Mereka tak pandang yang pembangkang itu sebagai pembangkang, pembangkang itu sebagai satu gerakan alternatif untuk komplement yang apa yang ada sekarang, untuk melengkapi. Jadi itu adalah dua isu yang saya rasa akan menjadi satu isu atau menjadi isu yang akan hangat diperdebatkan. Bagaimana masalah orang keluar mengundi dalam suasana COVID-19 ini kan? Ada penjarakan sosial, ada beberapa peraturan menghadkan pergaulan. Adakah ia akan mempengaruhi undi orang ramai? Okay, saya rasa kemungkinan ada. Sedangkan sekarang semasa berkempen ni kita menghadapi masalah. Satunya kita tak boleh rapat. Baru-baru ni kita duduk di hawker center. Satu orang satu meja boleh ada 5 orang. Bila ada seseorang yang datang ingin bersalam dengan kami, dari satu kandidat tu kena ke belakang. Itu dari segi berkempen sekarang. Tapi dari segi aspek mengundi, saya rasa kemungkinan akan ada efeknya kerana bagi mereka yang dah berumur. Saya rasa kemungkinan anak mereka pun agak kurang senang kalau nak mengambil atau menghantar ibu bapa mereka yang dah berumur, warga emas dalam keadaan demikian yang kurang sihat untuk pergi mengundi kerana kehadiran ramai orang lah, mungkin akan tercetusnya sesuatu yang tak baik lah, wallahu alam. Dan apakah competitive age itu berada di tangan pembangkang atau PAP sebab banyak perjuangan kan memenangi hati pengundi akan dilakukan di alam maya, di cyberspace, di social media, Facebook dan sebagainya. Okey, saya rasa ini satu isu yang agak tidak ada satu kepastian. Di mana saya rasa mereka yang warga emas mereka pun maksud kata tu
masih banyak yang keluar mengundi juga. Okey, tetapi apa yang saya fahami walaupun sekarang kita ada online online social media, tapi saya rasa lebih tu kepada yang lebih muda lah. Jadi maksud kata tu untuk kita berkempen ni, walaupun kita berkempen secara agresif di social media, tapi kita juga berkempen secara sama agresif on the ground. Untuk bersama dengan mereka-mereka yang kurang aktif on social media lah basically. Okey, sekarang kita kembali pada Encik Faizal sendiri. Sebagai anggota pembangkang Melayu yang pertama dalam sejarah, ramai orang mengharapkan Encik Faizal memainkan peranan yang lebih, tanggungjawab yang lebih untuk menyuarakan kepentingan masyarakat Islam Singapura. Adakah ia satu tanggungjawab yang sukar? Itu adalah satu amanah yang amat berat untuk dipikul. Malah pada pengumuman 2011 pada 8 Mei bila pengumuman dilakukan yang kita dilantik sebagai anggota parlimen, reaksi saya a bit mixed lah. Mengatakan alhamdulillah, astagfirullah ataupun Allahu akbar atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kerana ada satu tanggungjawab yang berat. Mungkin orang memang banyak orang yang ada pengharapan. Mungkin saya pun ada, boleh katakan saya pun dikritik jugalah. Diberi kritikan kerana tak melakukan demikian, tak melakukan demikian. Tapi untuk saya, yang pentingnya gerakkan hati saya ni masuk politik dan berjuang. Apa yang saya lakukan sekarang ialah, maaf kata, datang daripada Allah lah. Jadi apa yang saya lakukan tu, saya ikut hati, follow the heart, lakukan yang termampu mungkin, be genuine. Most important, I must be genuine towards myself lah. InsyaAllah. Bagaimana hubungan Cik Faizal dengan anggota Parlimen Melayu yang lain di Parlimen? Kan, sama-sama Islam, sama-sama Melayu. Adakah pernah berbincang tentang bagaimana kita nak menyuarakan kepentingan masyarakat Islam? Kita ada dua aspek. Satunya hubungan antara satu sama lain, interpersonal, dan satunya hubungan profesional lah. Dari segi hubungan profesional memang kita kena bersikap profesional, dan juga saya telah menyuarakan dua kali satu bersama dengan mantan Menteri Encik Yaakob Ibrahim, dan kedua Menteri Islam sekarang ni atau Menteri Ahli Islam Encik Mas Agus, tentang boleh tak saya mengambil bahagian dalam gerakan seperti sekarang M03. Okey. Kalau dulu saya mengesyorkan bahawa sama ada saya boleh ambil bahagian dalam CLF, Community Leaders Forum. Tapi suggestion saya ataupun proposal saya ditolaklah. Kerana dikatakan saya ni bukan grassroots advisor. Atau saya ni boleh dikatakan secara mudah saya ni MP pembangkang lah. Okay. Dari segi aspek interpersonal ni, satunya bagus di Parlimen kita ada musallah. Jadi kita selalu berjumpa di sana, solat bersama, berjemaah. Kadang-kadang untuk saya memang saya tunggu kalau ada yang lebih senior dari segi kedudukan, saya akan suruh mereka menjadikan imam lah, jadikan imam mana saya di jemaah, jadi jemaah dan sebaliknya lah. Jadi dari segi hubungan interpersonal memang tak ada masalah. Pada saya memang tak ada langsung tak ada masalah, kerana pada saya ini adalah satu perbezaan falsafah lah. Kalau nak sebut Islam tu macam mazhab lah. Saya mazhab biru, diorang mazhab putih. Satu perbezaan falsafah yang agak ketara berlaku pada 2017. Saya ungkap sejarah sedikit. Cik Faizal mengusulkan di Parlimen pada bulan April 2017 supaya Parlimen membenarkan Muslimah bertugas sebagai jururawat dan juga yang beruniform untuk memakai hijab. Ini menimbulkan respons yang agak hangat dari Cik Mas Agus. Dan Cik Mas Agus menuduh Cik Faizal menimbulkan isu-isu yang memecah belahkan masyarakat Melayu. Bagaimana perasaan Cik Faizal waktu itu? Saya mula-mula saya rasa agak terkejut. Saya tak, I didn't expect lah ada balasan demikian daripada Menteri Mas Agus. Tapi walau bagaimanapun saya harus lakukan apa yang harus saya lakukan. Memang isu turun dah lama. Okay, ada sekali tu 2013 di mana ada sebuah petition telah dikeluarkan, public petition jadi masa tu pun saya dah jadi anggota parlimen, tapi saya mengambil advice nasihat daripada beberapa orang daripada kalangan
agamawan dan juga karyawan lah. Dan haruskah saya bawa isu ke tengah? Okay, masa tu dikatakan jangan. Okay, jangan campur adukkan agama dengan politik. Ya. Ini isu agama bukan isu politik. Tapi bila datangnya 2017, usulan yang diketengahkan di Parlimen adalah mengenai aspirasi wanita Singapura. Jadi saya rasa itu adalah satu peluang untuk saya untuk menyuarakan aspirasi kaum muslimah kita. Ya. Walaupun ia dianggap sebagai satu isu agama, isu yang boleh memecah belakang, tapi saya rasa adalah satu amanah, satu tanggungjawab sebagai seorang yang dilantik ataupun diundi melalui sistem GRC untuk menjadi suara bagi masyarakat Melayu Islam, adalah satu amanah untuk saya menyuarakan. Sama ada pihak yang di sebelah sana dapat menerima atau dapat menerima tu terpulang. Tapi saya harus melakukan amanah ni. Tahun lalu pada bulan Oktober, Cik Faizal berdebat juga dengan Cik Shanmugam. Shanmugam saya. Kerana Cik Faizal dikatakan kurang setuju agama dan politik dipisahkan. Saya. Dan apa sebenarnya penjelasan Cik Faizal waktu itu, sebab pada masa yang sama Cik Faizal setuju agama tak harus digunakan sebagai untuk kepentingan politik, tapi betul. tidak harus dikisahkan dengan agama. Apa penjelasan Cik Faizal waktu itu? Mungkin mengenai pendirian saya ataupun nilai-nilai kehidupan saya. Ya, setiap orang tu bila melakukan sesuatu, sama ada dalam pekerjaan atau kehidupan seharian, mereka berlandaskan nilai. Untuk saya, nilai yang indah adalah nilai yang mengatakan Islam itu adalah cara kehidupan. Dan juga kita sebagai seorang Islam, kita mendirikan diri kita sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Jadi dari situ saya rasa saya tak meminta supaya agama kita diangkat sebagai agama negara ini. Dan juga saya tak mengatakan ataupun saya memang tidak setuju untuk agama itu digunakan, diperalatkan untuk tujuan politik. Tapi apa yang saya mengatakan, bila seseorang tu ingin membuat satu keputusan, kita harus balik kepada nilai kehidupan kita. Kalau saya sebagai seorang Muslim, nilai kehidupan Islam lah. Sebagai rahmatan lil alamin, bukan sebagai rahmatan lil muslimin atau lil melayuin. Maknanya Islam tu universal. Kan? Untuk kebaikan masyarakat. Jadi saya rasa tak salah kalau saya mengambil isu ataupun nilai-nilai universal Islam tu untuk kita praktikkan untuk kebaikan sosial, untuk kebaikan masyarakat. Mungkin dari segi politik tu ada fine line lah kan. Indeed, ya. Fine line antara adakah kita harus bercampur adukan agama dan politik, sedangkan dari pemikiran Cik Faizal sendiri fine line itu wujud, tapi kita harus berprinsip lah. Tapi saya tambah sikit lagi. Kerana dalam ucapan saya juga, saya memberi satu contoh. Okay. Sedangkan di Parlimen, apabila kita mengangkat sumpah, Oath of Allegiance, semasa baru dilantik jadi anggota Parlimen, bagi yang mereka beragama Kristian dan Katolik, mereka dibenarkan memegang Bible. Dan pada hujung oath tu mereka akan mengatakan, so help me God. Tidakkah itu satu sendiri yang kita dapat tahu ada campur aduk lah antara keagamaan digunakan dalam pelantikan seseorang anggota Parlimen. Jadi saya gunakan itu sebagai contoh. Kita tak boleh asingkan totally. Sebagai seorang Muslim, waktu Cik Faizal mengatakan sumpah, adakah menggunakan ungkapan so help me God itu ataupun ada Quran di sebelah? Okey, kita tak menggunakan Quran. Saya rasa memang dari Islam pun tak digalakkan untuk menggunakan Quran untuk bersumpah. Tapi saya ada, kalau mungkin boleh imbaskan semula siapa boleh pergi ke YouTube lah. Saya ada mengatakan hujung tu insya-Allah. Dengan izin Allah. Tapi dengan cara sunat lah. Tak ada dalam skrip lah, tak ada dalam skrip. Masa tu saya, maaf kata boleh tambah sikit. PM ni ada kasih sikit macam one kind of look towards me lah. Cik Faizal, pada pilihan raya kali ini kan, 17 orang karyawan muda Melayu tampil ke depan sebagai calon anggota pembangkang. Ini satu jumlah yang sangat tinggi sebenarnya. Mungkin paling tinggi dalam sejarah. Apakah punca trend ini? Adakah sekarang golongan muda kita sekarang lebih berani menyuarakan pandangan dan kritikan terhadap pemerintah?
Saya rasa memang generasi muda sekarang bukan saja masyarakat Melayu lah. Banyak telah mendapat satu kesedaran bahawa perlukan alternatif untuk tidak membiarkan monopolasi kuasa di parlimen. Saya amat berbesar hati dan feel humble lah. Kerana makin ramai masyarakat kita yang muda tu, individu yang muda yang tampil ke hadapan. Kerana pada masa 2011 tu, itu adalah satu objektif saya. Saya ingin melakukan sesuatu statement juga selain pada mengikut hati untuk memperjuangkan sesuatu yang harus diperjuangkan. Saya juga nak break the glass ceiling. Nak mengatakan pada pihak masyarakat Melayu, kita boleh berusaha memperjuangkan sesuatu isu dan juga berkhidmat pada masyarakat di platform yang alternatif. Tak semestinya satu platform. Jadi saya rasa Pak Tusilan tadi, walaupun saya ini masih umur dah 45 tahun, tapi saya rasa objektif itu telah tercapai sekarang, Alhamdulillah. Seperti Mr. Lau dia pun ada objektif bekas ketua AP, Workers Party, dia pun objektif, dia dah mencapai objektifnya. Pada saya pun saya rasa Alhamdulillah lah, I managed to insyaAllah break the glass ceiling, so there's more Malays in banyakkan Muslim professional dalam ni. Saya rasa mungkin Wallahualam lah. Itu pun ikut gerakan hati lah, bila tu nak ditanya. Okey, Cik Faizal. Sekarang kita ada beberapa soalan dari rakan-rakan kita di Suara Melayu Singapura. Soalan pertama dari Encik Yusof Rahim. Soalannya ialah bagaimana Parti Pekerja akan terus memperjuangkan isu-isu Melayu yang sensitif, sebab AP Melayu PAP sering berkata isu ini sudah dibincangkan di belakang tabir, dah tak usahlah kita bincangkan lagi, macam dah checkmate gitu. Terutama isu tudung lah. Okey, untuk saya percaya pada nilai istiqamah. Selagi perjuangan tu belum dicapai ataupun dicapai, kita harus mencuba dan cuba. Dan tujuan saya ataupun objektif lah, kita harus mencuba. Maknanya dari segi aspek apa akan berlaku tu kita tawakal tu Allah lah. Tapi saya nak minta pada masyarakat ni satu rayon bagi untuk masyarakat kita. Saya berada di barisan pemimpin. Dalam melakukan satu perubahan tu, kita harus melakukan secara holistik. Pemimpin melakukan sesuatu, tapi kita perlukan setiap lapisan masyarakat lakukan semampu mungkin dalam daya upaya mereka. So it's not a single, the challenge is not just only for me to come forward. I'm doing my part, tapi sebagai masyarakat kita juga harus melakukan tanggungjawab masing-masing ataupun their own their part lah basically lah. Dan apakah mungkin benar masyarakat Melayu sudah bosan dengan alasan soal sensitif dibincangkan belakang tabir? Mungkin sudah tiba masanya kita berterus terang apakah isu sensitif kita bincangkan dengan secara terbuka. Memang saya setuju demikian, tapi yang terma atau term sensitif itu datangnya bukan daripada masyarakat Melayu sendiri. Datang daripada, kalau saya boleh katakan, daripada PAP, Melayu PAP. Jadi kalau katakan kita balik kepada yang baru-baru ni tentang isu HBB, home based business, di mana ada satu pergerakan yang kuat dalam aspek petition, sampai ke tahap kementerian kena rujuk balik dan review. Itu boleh lakukan demikian. Saya tahu sekarang ada satu petition yang sedang berlaku. Tapi saya rasa suara tu belum lantang lagi lah. Tapi bila kita nak melantangkan suara tu dengan hikmah, dengan rahmah, bukan untuk kita menimbulkan kekecewaan, akan menimbulkan perpecahan lagi, tapi kita dengan objektif yang kita ingin melakukan satu, tapi kita kena firm. Tapi janganlah maaf kata sampai ke tahap cakap tu, menggunakan perkataan biadab tu lah. Kita jangan sampai ke tahap tu. Maknanya usaha harus diteruskan. Seperti nilai-nilai keislaman, kita cuma boleh melakukan, itu kita serahkan kepada Allah. Okey, soalan kedua, Cik Faizal, dari Encik Said Ali Ismail. Apakah perlu anggota Parlimen Melayu di Parlimen jika isu bangsa Melayu boleh diperjuangkan oleh bangsa lain? Itu soalan yang baik. Saya boleh jawab dengan satu ayat, insyaAllah. Allah akan ubah nasib satu kaum itu. Jadi satu kaum itu ubah nasibnya sendiri.
Dan bagi AP Parti Pekerja, kita juga ada yang saya ingat AP bekas MP Punggol East, Lilian pernah bertanya tentang CPF sama ada boleh digunakan untuk pembelian haji. Dan juga bagi Puan Sylvia Lim, beliau telah bertanya sama ada adakah deferment atau exemption untuk madrasah untuk menjalani perkhidmatan negara. Memang saya rasa bangsa lain, AP bangsa lain boleh menolong ataupun melakukan usaha-usaha demikian sebagai mewakili penduduk mereka. Tapi saya rasa yang saya bilang tadi itu harus bermula daripada kita sendirilah. InsyaAllah. Okey, soalan ketiga dari Encik Rahmat Jebon dan Abu Anissa. Mereka menimbulkan isu hijab ni lah. Apakah perlu isu ni terus dibahaskan, ditimbulkan? Tidakkah lebih baik kalau kita fikirkan tentang bagaimana nak membuka peluang pekerjaan untuk masyarakat kita? Okey, memang isu Melayu ni dia ada dua macam lah, dua jenis lah. Satunya yang merangkumi kehidupan seharian tentang isu sosioekonomi, tentang pekerjaan. Itu juga boleh kita rangkumi sama dengan isu nasional. Okay, bila isu diskriminasi, isu sekian dilakukan secara on the level of national level, dia akan juga menjejas, memberi impak pada masyarakat Melayu kita. Tapi juga ada isu-isu yang unik lah, yang sensitif ni. Di mana satu daripadanya adalah tentang isu tudung. Saya rasa, saya bilang tadi, kita keluarkan isu ni bila kena pada tempat, the right time and the right place and the right platform. Jadi kita jangan sampai ke tahap kita dianggap sebagai, oh, you are causing destruction, destructive. To me, yes, saya kan istiqamah dalam isu-isu ni, tapi saya kena ikut, maaf kata, adab lah. Bila datangnya usulan yang sedemikian, kita akan terus bincangkan dengan cara sehikmah yang mungkin, insyaAllah. Apakah mungkin kita just jangan terlalu menumpukan perhatian pada isu hijab ni? Mungkin ada isu-isu lain yang perlu lebih diberi perhatian. Saya memang setuju. Sebab tu saya bilang tadi, saya tak every time, every sitting, every year I bring up the issue. Jadi kita tengok isu-isu yang sedang hangat dibincangkan, kita pun kena tangani isu sedemikian. Isu kehidupan seharian. Tapi bila datangnya peluang untuk kita bincangkan, seperti sebentar tadi lah aspirasi, dia ada usulan di Parlimen tentang aspirasi wanita Singapura. Jadi saya rasa memang tu peluang untuk saya suarakan lagi. Jadi memang kedua-duanya penting. Soalan yang terakhir, Encik Faizal, dari saudara Delfina Utomo. Bagaimana kita menghapuskan diskriminasi kaum di Singapura yang kelihatan wujud secara casual dan juga secara sistematik? Ini soalan berat ni. Saya rasa memang soalan berat. Usaha pun usaha berat lah, satu usaha yang berterusan. Kerana setiap orang memainkan peranannya daripada ketua sampai ke masyarakat. Tapi kalau kita tengok balik isu diskriminasi ni memang daripada sejarah pada dulu sampai sekarang lah. Okay, memang susah nak kita selesaikan. Kemungkinan pun akan masa mendatang pun tak akan dapat diselesaikan. Tapi kita boleh minimize ataupun boleh usaha untuk mengurangkan ataupun sekurang-kurangnya kita manage. Tapi usaha tu adalah berterusan. Tapi saya rasa ianya harus datang daripada leadership level lah. Saya agak kurang senang apabila bila ada usulan ataupun cadangan untuk dilantik Encik Tarman Shanmugaratnam sebagai Prime Minister. Tapi alasan yang diberikan ialah kita ada masyarakat Cina yang mungkin warga masyarakat Cina belum lagi bersedia untuk menerima seorang yang bukan berbangsa Cina menjadi Perdana Menteri Singapura. Saya rasa itu kurang sesuai digunakan kerana isu yang sama pun berlaku kepada Presiden dipilih. Mereka ingin menangani diskriminasi bahawa yang mengatakan masyarakat yang bukan Melayu itu tak boleh terima. They want to solve that issue. That's why they actually brought about this reserve presidency. Jadi kalau kita pandang pada aspek dua ni, memang satu contradiction. Baru-baru ni juga ada satu komen yang agak menimbulkan kemarahan masyarakat kita bila seorang anggota Parlimen PAP menegur Alfian Saad dengan cara yang mungkin kurang enak didengar lah.
Bagaimana pandangan Cik Faizal tentang teguran sebegitu yang saya rasa berbau perkauman? Okey, saya rasa itu sesuatu yang tak selalu berlaku. Sebenarnya tadi kalau satu perubahan tu berlaku, memang it's a two-way traffic lah. Orang yang memimpin dan yang dipimpin tu semuanya harus melakukan sesuatu secara holistik untuk buat perubahan. Tapi sebenarnya tadi pemimpin harus memulakan. Jadi tidak wajar kepetaan sedemikian datang daripada seorang pemimpin. Dan juga ada mengatakan assumption mungkin beliau datang daripada sekolah SEP lah. Jadi kemungkinan kalau kita pandang daripada aspek sekolah SEP ni, apa yang saya tahu, saya mungkin tak begitu mendalam informasi yang saya ada tentang sekolah SEP ni. Tapi yang pergi ketahui memang mereka jarang Kurang bercampur. Bercampur. Jadi daripada situ kurang kefahaman atau perfahaman tentang multiculturalism, multi-religion in terms of life in Singapore lah. Okey, Cik Faizal, terima kasih banyak kerana meluangkan waktu bersama kami Suara Melayu Singapura hari ini. Saya insyaAllah. Terima kasih. Semoga kita jumpa lagi dari kesempatan, Cik Faizal. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.